ingin menjelaskan bahawa hari ini tadi sudah bermula pun petition. Ini petition pilihan raya di Gua Musang. Apabila wakil, bukan Tengku Razali yang mengatakan petition, jadi pewakil atau pengundi di Gua Musang membuat bantahan terhadap Suruhanjaya pilihan raya dan juga menentang kemenangan calon yang diisytiharkan menang itu. Jadi pengurusan kes pada hari ini adalah berhubung dengan petition pilihan raya Gua Musang di hadapan Timbalan Pendaftar Tuan Nek Habri bin Muhammad. Jadi petition yang melakukan petition itu diwakili Encik Muhammad Baharudin bin Muhammad Arif. Bukan Tengku Razali, saudara. Banyak orang mengatakan tidak, ini ialah Muhammad Baharudin bin Muhammad Arif. Dan responden pertama diwakili oleh Encik Muhammad Faizi bin Encik Abu. Responden kedua dan ketiga diwakili oleh Tuan Muhammad Salihuddin bin Ma'ali, Peguam Persekutuan AG Chambers. Sebab ini melibatkan Suruhanjaya pilihan raya. Dan mereka telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa mereka memfailkan notis bantahan awal terhadap petition pilihan raya sebelum 27 itu hari Jumaat 27 hari bulan Januari ini. Jadi menurut Encik Muhammad Baharudin bin Muhammad Arif yang mewakili petition, mereka telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa sebanyak 10 hingga 12 saksi akan dipanggil semasa perbicaraan. Setelah itu, responden pertama juga maklumkan mereka juga akan memanggil 10 hingga 12 saksi dan responden kedua juga memanggil sebanyak 5 saksi, katanya. Dan pendengaran bantahan awal itu telah pun ditetapkan pada 8 dan 9 Februari. Kemudian jam 9 pagi, saudara, di Mahkamah Tinggi Kota Baru. Kemudian pada 5 Februari untuk masukkan hujahan, ringkasan hujahan balas juga selewatnya 7 Februari. Jadi arahan dari Yang Arif Hakim untuk pembicaraan bermula pada bulan Mac. Jadi artinya pembicaraan akan bermula pada bulan Mac, saudara, bukan Januari Februari. Pada 12 hingga 15 ditetapkan pembicaraannya. Kemudian mungkin disambung antara 19 hingga 22 Mac dan 26 hingga 29 Mac. Jadi 6 hari dalam bulan Mac. Kemudian bulan April, kalau tak selesai lagi, bulan April 2 hingga 5 April, 9 hingga 12 April, 16 hingga 19 April, 6 hari lagi dalam bulan April. Dan akhirnya bulan Mei, 7 hingga 10 Mei, 14 hingga 17 Mei, 21 hingga 24 Mei, dan 28 hingga 31 Mei. Jun, 11 hingga 14 Jun, 11 hingga 14 Jun, 18 hingga 21 Jun, dan 25 hingga 27 Jun. Artinya, saudara, sampai bulan Jun lah nanti, baru isu petition Gua Musang akan berlaku. Sama ada berjaya tak berjaya petisi yang dilakukan pada Suruhanjaya pilihan raya dan penentangan terhadap keputusan tersebut. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, 6 bulan, saudara. Cuma saya terfikir 6 bulan ni seandainya lah petition itu berjaya. Kalau petisi itu berjaya dan mahkamah memutuskan bahawa calon yang diiktiraf oleh Suruhanjaya pilihan raya itu sebagai ahli parlimen gugur, ya, macam mana berlaku di Gua Musang, di Cameron Highland. Cuma saya tertanya, dalam 6 bulan, 2 bulan, 8 bulan, selama 8 bulan itu wakil rakyat tersebut, mungkin tanggal lagi, mungkin setahun, wakil tersebut menerima allowance sebagai ahli parlimen setiap bulan 16,000 sekurang-kurangnya, tak silap saya. Apakah perlu dia bayar balik? Ini keadaan yang perlu kita persoalkan. Bagaimanapun saya pulangkanlah kepada pihak-pihak tersebut. Kerana kita merasakan macam mana lepas ni kalau petition, kalau menanglah petition bagi pihak Tengku Razali ini dan ahli parlimen itu gugur jawatannya sebagai ahli parlimen. Jadi selama hari ini dia dapat allowance tu tak betul lah, ya. Ini keadaan saya yang perlu kita fikirkan. Saya mengajak anda berfikir bagaimana, sebab banyak petition sedang berlaku. Saya mendapat informasi sekurang-kurangnya daripada 74 keputusan pilihan raya itu sejumlah 12 kursi parlimen yang akan dicabar keputusannya kerana politik wang. Yang politik wang ini dianggap sebagai sedekah. Terpulanglah, saudara. Dan sekarang ini nampak agaknya mahkamah semakin sibuk. Malahan bertambah sibuk lagi, kabarnya saya juga difahamkan bahawa Tan Sri Syarif Samad juga sedang berura-ura untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Topi Thomas kerana katanya berniat jahat, mengatakan dia memindahkan wang dalam amla. Dia dah menang kes tu, tapi sekarang ni dia ambil tindakan undang-undang. Tan Sri Syarif Samad ambil tindakan undang-undang.
Suruhanjaya Pilihan Raya menghadapi petition daripada calon-calon ahli parlimen yang dikalahkan oleh calon daripada Perikatan Nasional. 12, kurang-kurangnya 12 petition. Dan bagaimana dengan perbicaraan Datuk Seri Najib? Ini yang saya melihat bahawa nampak gayanya tak berhenti-hentilah lagi negara kita ini berbicara soal perbicaraan di mahkamah. Apakah masih mahu diteruskan? Sebab kes Datuk Najib ini memang orang tertunggu-tunggu. Bagaimana dengan Hakim Nazlan? Bagaimana isu suami Zaiti dan suaminya? Katanya telah pun selesai siasatan. Bila nak dibawa ke muka pengadilan? Bagaimana pula kes-kes mereka yang tertunda ataupun yang sedang dalam siasatan? Jangan lupa saudara, SPRM sekarang sedang sibuk untuk melihat ketirisan yang berlaku oleh kerajaan 4 tahun yang lalu. Sejak 4 tahun lalu sampailah yang lepas, bila ada berlaku ketirisan yang melibatkan pembesar negara, sedang dikaji oleh SPRM. Dan mereka juga akan dibadakkan ke mahkamah. Maka berderit-deritlah saudara kluster mahkamah. Itu keadaannya. Jadi, saya nak pesan pada teman-teman yang lain tu, jangan salahkan UMNO. Jangan katakan UMNO terhegih-hegih nak jadi kerajaan. Itu semua tak betul. Itu semua andaian anda yang matlamatnya mengelirukan fikiran rakyat. Betul lah saudara Buat Aziz, abaikanlah cyber trooper dan pasuh. Kita sekarang ni kena move on. Saya harap warga UMNO khususnya terima hakikat kita sudah ada rakan baru yang saya nampak lebih ikhlas. Kerana kalau mengikut peristiwa di istana waktu penubuhan kerajaan dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak ada pun cakap dengan tuanku tak mahu. Dia diam. Bila dia mahu si Paduka Baginda Pertuan Agong bertanya kepada pimpinan daripada Perikatan Nasional, boleh tak Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri you tubuhkan kerajaan bersama? Tak mahu, tak setuju, terus bangkit belah. Gitulah gambarannya saudara. Balik rumah buat press conference mengatakan bahawa tak setuju itu, tak setuju. Jadi dia tak setuju, dia punya hal lah. Takkan nak salahkan UMNO. Dalam keadaan begitu, UMNO pun bukan buat keputusan immediate. Bukan selepas itu bila dia tolak begitu, UMNO terus hegeh-hegeh dengan Perikatan Harapan. Tidak. Ada perbincangan. UMNO berbincang juga dengan Perikatan Nasional. Dan waktu perbincangan itu dilakukan, UMNO meletakkan 4 syarat itu. Apakah mereka boleh memberi jaminan hak istimewa orang Melayu, agama Islam itu agama resmi, bahasa Melayu, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu dipertahankan. Apa jawapan daripada Perikatan Nasional? Kita sudi mempertimbangkan. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kata yes. Pimpinan DAP sendiri mengatakan kami bersetuju sebab itu adalah perlembagaan. Berbeza antara mempertimbangkan dengan bersetuju. Ini kena diwawarkan lebih tahu pada akar umbi. Mereka ini lain tak ada matlamatnya untuk mengejar kuasa. Sebab itu sekarang ni berhubung isu Khairi Jamaluddin. Jadi isu Khairi Jamaluddin telah pun dibincangkan oleh Biro Disiplin, tetapi tidak boleh dikeluarkan sebarang kenyataan. Kena tunggu kelulusan apa sahaja keputusannya melalui Biro Politik dan Majlis Tinggi. Petang besok Biro Politik akan bermesyuarat. Lepas Biro Politik bermesyuarat, akan bermesyuarat pula Majlis Tinggi. Masa itulah akan dibuat keputusan. Jadi sabarlah sedikit, jangan marah. Jadi sekarang ni saya, Saudara Azhar, terima kasihlah. Saya melihat kadang-kadang mereka tidak melihat bahawa pentingnya negara ini, politik negara ini distabilkan. Kadang-kadang saya bercakap dengan saya bersimpati. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Indonesia nak menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda. Kemudian dia pergi ke ke Brunei. Alhamdulillah ada pelaburan insya-Allah. Dan mahu menyantuni apa yang ada. Saya Yusuf Rahim Hassan, dia kata yang tak setuju tu bukannya ahli UMNO. Benar. Saya nampak juga kadang-kadang mereka memberi kritikan. Tak setujulah UMNO ni menyokong kerajaan Pakatan Harapan. Kamu tak setuju, kamu punya pasal lah. Ini masalahnya, diorang pun tidak faham prinsip demokrasi. Mereka mahu mengulangi yang saya selalu katakan, kesongsangan dalam politik. Apabila yang kecil itu mau memerintah yang besar. Waktu pilihan raya lepas, rakyat dah buat keputusan. Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Betul, tak boleh bentuk kerajaan. Tapi Perikatan Nasional pun dapat cuma 73 kursi waktu itu. Juga tak boleh bentuk kerajaan.
UMNO pun cuma ada 30 kursi. Pun tak boleh bentuk kerajaan. Begitu juga parti-parti di Sabah dan Sarawak. Dalam suasana begitulah, Duli Yang Maha Sri Paduka Pendidikan Agong menyarankan, bukan titah saudara. Saya nampak kadang-kadang orang menyalahkan istana, menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu, kerana mereka tak dapat jadi Perdana Menteri. Mereka tak dapat menguasai anjung kuasa di Perdana. Salah semua orang. Sedangkan yang salah mereka. Hari ini pimpinan setengah parti dalam Perikatan Nasional tu, mungkin mereka menyesal. Sebab melihat apabila terlantiknya ahli daripada ahli parlimen daripada UMNO jadi menteri. Dia rasa envy, dia rasa cemburu. Orang UMNO dapat 30 kursi pun dapat boleh jadi menteri. Kita ni dapat lebih daripada UMNO, tapi tak seorang pun jadi menteri. Engkau punya hal lah. Keputusan anda tak bersetuju. Aduhai, saudara. Apa Malaysia tak ada pakar ke nak komen? Saudara, ini saya bersetuju dengan pandangan anda. Ini selepas saya cakap tadi, sebenarnya isu Khairi Jamaluddin akan ditentukan oleh Majlis Tinggi. Ketetapan telah dibuat oleh Biro Disiplin. Saya tak boleh nyatakan, sehinggalah Majlis Tinggi menentukan. Begitu juga dengan kabarnya Tan Sri Nur Omar juga telah pun menerima surat untuk disiasat oleh Lembaga Disiplin, dan beberapa pemimpin yang lain lagi. Itu bab UMNO, saudara. Cuma saya melihat sekarang ni memang benar bahawa semalam saya melanturkan persoalan. Kerana apabila Ngah Komeng mengatakan dia akan membawa masuk seorang pakar daripada Singapura untuk mengkaji dan melakukan reform ataupun memberi cadangan untuk penambahbaikan persoalan dengan Kementerian Kerajaan Tempatan, itu berhubung soal perumahan, khususnya di kawasan bandar. Saya sendiri secara peribadi tak setuju. Apakah kita tidak mempunyai pakar-pakar dalam negara kita? Apa hebatnya dia untuk menyelesaikan masalah di Singapura? Di Singapura pun masih ada lagi Mestinggan. Ini tak bolehlah jadikan begitu. Jadi saya amat mengharapkan agar menteri-menteri dalam UMNO, bila persoalan ini dibincangkan dalam kabinet, kena bersuara. Kita bukan bersuara itu berartinya kita menentang. Tidak. Kita bersuara beri pandangan. Apakah warga kita tidak mempunyai kelayakan? Memanglah. Ini matlamat. Kita ni bila dalam perkongsian kuasa ni, memang kita berusaha sedaya mungkin untuk tidak menyinggung antara satu sama lain. Tapi dalam waktu yang sama, Mr. Zul, KJ tak buat keuntungan. Memang betul. Dalam waktu yang sama, kalau ada sesuatu yang dilihat boleh jadi ancaman kepada lestari politik bangsa kita, ini perlu disuarakan. Saya amat mengharapkan agar menteri-menteri daripada UMNO, bila dibawa benda ini dalam kabinet, mesti dibincangkan secara tuntas, dan kita harus mempertahankan. Tiada keperluan ikut cerita nak komen, dia nak bawa lah masuk. Sebab jangan lupa saudara, saya dah bercakap bahawa parti DAP, dia punya arwah pemikirannya kepada Singapura. Jangan lupa yang itu. Sebab PAP itulah induknya, dan DAP ada bawahannya. Cuma sekarang ini DAP sudah pun nampak berlembut sedikit, tidaklah macam PAP. Itu saja saudara. Jadi memang mereka, haluan mereka lebih kepada Singapura. Tapi kita harus berwaspada. Kalau kita tidak berwaspada, jawabnya nanti kita yang kena gelecek. Itu keadaannya saudara. Dan sebab tu saya mengharapkan agar menteri-menteri, khususnya daripada UMNO, jangan leka lah dalam melihat begitu.